Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Jadi kita beralih kembali tumpuan kepada saingan Liga Super di mana pada hari ini 23 hari bulan 4 2026 kita akan menentang Melaka dan ini merupakan perlawanan away untuk Sabah FC perlawanan ke-20. Match ke-20 akan berlangsung pada 8.15 malam. Jadi video ni kita ingin bercerita mengenai persiapan Sabah FC dan of course kepentingannya untuk perlawanan Sabah FC lah. Terlebih dahulu aku mulakan dengan kedudukan Sabah FC sekarang ni. Sebenarnya kita tahu kita sekarang berada tanggal ke-10, baru 19 perlawanan dan mengutip 16 mata, di mana pasukan yang kita akan tentang ni adalah merupakan pasukan yang berada di last bottom 2 saingan Liga Super. Melaka kedudukan ke-12 pun 19 perlawanan mengutip 14 mata. So ini dia punya kerisauan perlawanan ni lah. Okay. So sekiranya kalau aku tengok sini, sekiranya Melaka memenangi, contohlah sekiranya Melaka memenangi perlawanan ni, diorang akan mendapat mata yang sama dengan 17 mata. So kita akan ketinggalan lah. So kemungkinan besar akan merubah kedudukan kita menjadi ke tangga ke-12, kedua terbawah. Itu pun terpulang dengan apa yang akan dilalui oleh Kelantan juga, di mana Kelantan akan menentang pasukan mana sudah ni? Selangor pada 24 April 9 malam perlawanan tu. So ini aku tengok macam yang okay lah, it should be fine for us. Tapi walau macam mana pun kepentingan perlawanan menentang Melaka ni akan merubah kedudukan kita menjadi turun lagi lah. Tapi sekiranya kita menang perlawanan ni, kita akan mengutip 19 mata dan ianya tidak akan mengubah kedudukan kita masih di tanggal ke-10, dan kita mengekori rapat Penang dan juga Brunei DPMM serta immigration. Tapi mata pun perbezaan mata antara mereka ni pun cukup jauh jugalah. Jadi amat penting untuk kita mendapatkan keputusan yang positif pada perlawanan ni. Positif maksud aku tu pun seri pun kalau boleh kita tak maulah sebenarnya. Kita mahu memenangi perlawanan menentang away Melaka ni. So untuk persiapan Sabah FC, aku tengok mereka memang sudah pun berangkat ke tanah Semenanjung, tapi tidak ada sebarang perkongsian yang boleh menyatakan kita akan turun ke sebelasan terbaik lah. Pasal gambar yang dikongsikan pun tidak banyak sebenarnya. Kita dapat melihat sini seperti wajah-wajah yang aku nampak sini adalah seperti Gary Steven Robert, siapa lagi ni, Gary, Jafri Chu, Ardinesh, Danny Hermada, Fergus Tierney, Dwi Lubitsch ada, Pumipa pun ada, Pelikanos pun ada. Tapi tidak ada gambar macam Gaby, Darren Locke dan Dominic tidak kelihatan lah. Farhan pun tidak kelihatan, Fakrul pun tidak kelihatan. Ini adalah kerisauan yang aku pernah sentuh pada bulan lepas, mana aku katakan jadual kita agak ketat untuk pada perlawanan bulan tersebut. Tapi dikenakan lagi dengan masuk bulan April ni, ianya pun lebih kurang lah aku perhatikan di situ. So my concern is kita punya resting lah, play kita cukup rehat ataupun tidak. Itu menjadi persoalanku kerana selepas 23 hari bulan ni, 3 hari selepas tu lagi 26 hari bulan April, kita akan menentang Penang pula, another away match untuk kita. So it's a very compact schedule untuk Sabah FC. So aku tak tahu sebesar mana skuad Sabah FC ni akan turun, kerana pemerhatian aku sepanjang saingan Liga Super ni, each and every time kita melalui perlawanan away, kita tidak akan menurunkan, kita tidak akan membawa skuad yang besar, itu yang pastinya. So far pun macam ada 6 ke 5 sub yang boleh dibawa lah, lebih kurang macam tu. Kenapa? Of course budget lah kita ceritakan di sini. Tapi of course aku mengharapkan kita boleh bawa sebesar skuad yang mungkin untuk perlawanan away ni, kerana kita memerlukan rotation yang cukup bagus bagi memastikan player yang berada atas padang tu sentiasa fit. 120 minit guys diorang lalui untuk yang menentang Penang tempoh hari 19 hari bulan tu. Jadi I don't think so mereka dapat capai tahap rehat yang begitu cukup, dikenakan lagi perlu travel ke tanah Semenanjung, menaiki pesawat 2.5 jam perjalanan tu, belum lagi masuk on road punya travel, belum lagi masuk diorang punya sisi latihan diorang.
Lebih kurang macam tu lah. So terlalu banyak kita perlu perhatikan di sini dari segi persiapan Sabah FC dan juga kecergasan pemain kita. Tapi sekali lagi, walau macam mana pun, aku nak tahu lah apa yang mereka perhatikan sekarang ni. Adakah mereka cuba untuk mempertahankan kedudukan di tangga ke-10 ni, ataupun hanya mahu menghabiskan saki-baki saingan Liga Super ni dan memberi perhatian kepada dua perlawanan home kita yang akan berlangsung pada 2 Mei dan 15 Mei, itu menentang PDRM dan Terengganu. Pasal untuk travel ni, again bagi aku, ianya memakan tenaga lah untuk pemain Sabah FC. Dan satu lagi aku rasa kenapa perlu kita memenangi perlawanan juga, come on lah guys, kita sudah juara MFL Challenge Cup Piala Cabaran ni. So macam aku rasa tidak ada reason kenapa kita tidak boleh dan perlu meneruskan pencapaian kita tersebut. So aku nak cakap kalau kalah malulah, pasal aku sendiri sedar apa jadual kita sekarang ni dan apa yang telah dilalui sebelum menuju ke perlawanan ni. Tapi again, I really hope kita akan dapat a good result bagi sekali lagi memastikan yang kemenangan MFL Challenge Cup ni tidak sia-sia. Dan of course terusnya kedudukan kita di saingan Liga Super ni tidak terhumban terus ke bawah lah, lebih kurang macam tu. Kerana ini adalah merupakan satu persiapan yang cukup penting untuk saingan Liga Super akan datang. Macam tu suruh aku tengok lah. Okay, apa yang kita lalui sekarang ni lebih kepada persiapan untuk saingan Liga Super akan datang, agar Juan Hiraro, sekiranya beliau masih diteruskan selaku head coach kita, boleh mencongak kembali apa yang diperlukan, ataupun mungkin membuang siapa yang tidak diperlukan dan menambah baik apa yang perlu diperlukan. Maksud menambah baik tu sama ada mencongak kembali position player, formation, dan juga membawa masuk wajah-wajah baru, tidak kira lah import ataupun tempatan. Tapi itu cerita akan datang lah. Tapi kita mau sekarang kita mau bertumpu pada perlawanan tentang Melaka ni. Dan kalau tengok dari segi rekod Melaka sendiri pun, jika dibandingkan dengan Sabah FC, kita setakat ini mencatat 3 kekalahan 2 seri, dibandingkan dengan Melaka 2 kemenangan 2 seri dan 2 seri 2 kekalahan dan juga 1 kemenangan. Cuma bezanya sekarang kalau kita tengok dari segi gol dan juga bolos, gol kita nampaknya cukup bagus di sini, tapi bolos kita agak seimbang dengan Melaka. Yang aku katakan gol tu sebenarnya dia lebih kepada sebelum kemasukan Juan Hiraro. Di situ kita banyak menghasilkan gol, dan sebelum pemergian Aidin Muyajic juga. Cuma selepas pemergian Aidin Muyajic dan selepas pengambilan Juan Hiraro ni, jumlah gol yang kita miliki agak kurang lah. Ini pun terbukti juga sewaktu perlawanan menentang Penang dan juga Selangor tempoh hari. Ianya still menghantui kita lah. So aku nak tahu apa congakan baru yang cuba dilakukan untuk mempertajamkan di bahagian hadapan dengan apa yang kita miliki sekarang ni. Tapi aku mengharapkan tonik dia adalah sebelum sepak mula perlawanan menentang Melaka dan juga Sabah FC ni. So basically itu yang boleh aku kongsikan guys. Tidak ada banyak yang kita boleh nampak daripada perkongsian baik untuk Sabah FC, baik daripada sosial media mana-mana sekalipun. Tapi sekali lagi kita mengharapkan momentum sajalah sekarang ni untuk kita mengharungi perlawanan menentang Melaka ni. Okay, dan tekan pada pandangan di ruang komentar di bawah guys. So prediction aku ialah aku mahu kemenangan, tapi aku melihat ni macam boleh jadi seri lah untuk Sabah FC. Hopefully tidak sebenarnya, tapi aku nampak peluang ni boleh menjadi seri. So satu sama lebih kurang macam tu. So apa pula prediction anda, letakkan di ruang komentar di bawah juga. Dan sekali lagi pandangan anda tentang perlawanan ni. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.